المصطفى محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا وعن والدينا وعن جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. Alhamdulillah. Syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala, pada malam ini Allah mengizinkan saya, tuan-tuan muslimin muslimat semua, untuk sama-sama hadir di dalam masjid ini. InsyaAllah pada malam ini kita akan mengulang kaji bab puasa dan beberapa fiqh puasa, bersempena dengan kita pun nak sambut bulan Ramadan. Tak sampai lagi sebulan dah, lagi beberapa hari saja, 20 lebih hari. Jadi dengan kita mengulang kaji ini adalah sikit sebanyak kita punya mengulang kaji ilmu berkenaan dengan puasa kan, dan sebagai satu persediaan, sebagai satu persediaan untuk kita semua lah. Jadi sebelum tu kita niat i'tikaf dulu tuan-tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Baik, insya-Allah kita akan mulakan dengan puasa ni, iaitu kita lihat dulu sedikit sejarah, iaitu di antara nabi yang pertama berpuasa iaitu Nabi Allah Nuh. Riwayat kata Nabi Allah Nuh alaihi salam. Dan kalau kita tengok ramai orang berpuasa ni, kalau dalam Quran ada satu ayat je sebenarnya yang menyatakan tentang kefarduan berpuasa ni, iaitu Allah sebut dalam Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat inilah yang diulang-ulang selalu apabila tiba bulan Ramadan. Ayat inilah satu-satunya ayat, dengan ada satu-satu ayat ni Allah memfardukan untuk umat Islam berpuasa. Jadi semua umat Islam berpuasa pada bulan Ramadan. Kalau kita lihat ayat ini dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Beriman. Amanu di sini iaitu fi'il madhi. Fi'il madhi. Fi'il madhi dalam bahasa Inggerisnya disebut past tense. Mungkin ada yang terror bahasa Inggeris kat sini, boleh faham past tense kan. Jadi macam itulah fi'il madhi, iaitu benda yang telah berlaku. Jadi kalau kita lihat pada ayat ni, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang telah beriman. Allah nak cerita tentang kefarduan puasa ni tuan-tuan. Allah mulakan dengan ya ayyuhalladzina amanu. Ada sebab. Tuan-tuan, balik ni kita buka Quran.
buka Quran, kita tengok mana ayat Quran yang mulai dengan ya ayyuhallazina amanu. Ya ayyuhallazina amanu ni hanya orang yang beriman saja yang boleh buat kerja buat ni. Orang yang tak beriman dia tak boleh buat. Dan orang yang beriman saja yang buat kerja buat ni, dia yang boleh dapat la'allakum tattaqun di hujung akhir ayat. Mudah-mudahan kamu bertakwa. Jadi ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang telah beriman. Ini satu-satu ayat dalam Quran yang menyatakan tentang puasa. Kalau tuan-tuan kita nak tengok daripada segi bilangan ayat, kadang-kadang ada setengah orang dia tak berapa nak dengar sangat huraian ayat itu. Kita pergi kepada jumlah pengulangan. Berapa kali ayat pengulangan tentang puasa, berapa kali pula ayat pengulangan tentang solat. Ayat pengulangan ataupun ayat yang cerita tentang kefarduan puasa ni sekali ni, iaitu ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam, diwajibkan ke atas kamu berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang yang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Kalau kita tengok pengulangan ayat berkaitan dengan solat pula, aqimus solah, lebih daripada 60 kali tuan. Lebih daripada 60 kali tentang Allah menceritakan tentang dirikanlah solat. Tapi realitinya hari ni macam mana? Realitinya hari ni kita tengok ramai orang puasa dia sertakan dengan solat sekalikah, ataupun ramai orang berpuasa dia tak solat. Dia tak ada masalah. Jangan cakap saya tak puasa, saya tak solat tak apa. Kan? Masyarakat saya puasa, solat, yelah saya memang tak solat. Keutamaan solat itu masih di ranking nombor 1, nombor 1 lagi, kan? Masih di ranking nombor 1. Dan kita tengok pula nanti ramai orang berpuasa tapi dia tak tutup aurat pula. Jangan marah saya buka aurat tapi saya puasa. Jangan marah saya tak solat tapi saya puasa. Yang ini satu perkara yang amat mendukacitakan. Sedangkan yang akan mula-mula nanti dihitung oleh Allah Ta'ala di yaumul akhirah nanti, iaitu solat. Dia puasa, dia sedekah, dia buat amalan selain daripada amalan solat, tapi dia tak solat, segala amalan yang lain itu tidak dikira oleh Allah Ta'ala, tidak dihitung, kerana solatnya tidak selesai. Bahaya orang yang tak solat ni. Segala amal baik dia yang lain itu tidak diterima, tidak dihitung oleh Allah Ta'ala kerana solat dia tak selesai. Tapi realitinya hari ini lahirlah beberapa masyarakat yang fahamnya puasanya lebih utama daripada solatnya. Itu kita tak tengok pula nanti solatnya pula, yang jaga solat, yang jaga solat meskipun di dalam bulan Ramadan, kefarduan solat itu adalah lebih utama untuk dijaga daripada solat sunat. Tapi kalau saya cerita ni pula, jangan pula tak datang solat tarawih nanti. Datang, kena datang. Datang. Tapi orang yang pandai buat pelaburan, kan, ini bulan yang digandakan, satu amalan dilipat kali gandakan daripada bulan-bulan yang lain, betul tak?
Pembacaan Al-Quran dalam bulan Ramadan dilipat kali gandakan daripada bulan-bulan yang lain, kan? Kalau kita tengok orang yang pandai buat percaturan di dalam bulan Ramadan, dia jaga solat fardu. Dia jaga solat fardu, kalau boleh solat fardu bagi berjamaah, solat fardu bagi di awal waktu. Solat fardu kita tengok dua waktu. Solat fardu isyak secara berjamaah, apa kelebihan dia? Seolah-olah beribadah separuh malam, kan? Solat fardu berjamaah pada waktu subuh, seolah-olah beribadah sepanjang malam. Malam tu bermula daripada bila? Maghrib tu, maghrib tu masuk waktu maghrib, bermula awal malam sampai maghrib seterusnya tu. Sebab itu kita berbuka puasa tu sampai waktu maghrib, cukup satu hari. Cukup. Jadi kita tengok orang yang jaga solat subuh berjamaah, seolah-olah dia beribadah sepanjang malam. Malam bermula daripada maghrib. Maghrib dia sembahyang, kemudian dia sembahyang, lepas sembahyang sampai isyak dia sembahyang, seolah-olahnya gitu. Setiap waktu tu dia sembahyang sampai subuh. Ibadah yang mustahil kita nak buat, tapi dapat ibadah yang macam tu. Sehingga kan para alim ulama kita sebut orang yang jaga waktu solat fardu isyak berjamaah dan solat fardu subuh berjamaah. Kalaulah, jangan buat macam ni pula. Kalaulah dia tak sembahyang tarawih, kalaulah dia tak bangun qiyamul lail, dia dapat tak malam Lailatul Qadar? Dia dapat, tuan. Dia dapat pahala seolah-olah beribadah sepanjang malam. Ni kita nak betulkan balik percaturan kita pada bulan Ramadan. Percaturan kita pada bulan Ramadan, iaitu kalau boleh waktu solat fardu itu ramai. Ini kita tengok tarawih itu lebih ramai, tapi tak apa, kita faham tarawih itu lebih ramai. Mungkin waktu solat fardu siang tu orang bekerja. Betul, ada alasan dia, kita terima. Mungkin pada waktu malam tu orang dah balik kerja apa, kan? Akan tetapi di tempat kerja pun kita cuba untuk buat solat secara berjamaah. Ni kalau kita betulkan balik, Akan tetapi kalaulah andai kata setengah orang, biar solat fardu tu tak apa, lambat-lambat pun tak apa, seorang-seorang pun tak apa, saya nak kejar solat tarawih. Saya nak kejar solat tarawih, kan? Ini orang yang tak pandai buat percaturan di bulan Ramadan. Jadi jangan kita jadi apa? Al-ghurur fil ibadah, tertipu dengan ibadah. Iaitu dengan kita mengutamakan solat sunat, perkara sunat daripada perkara wajib. Sunat buat, tapi utamakan yang wajib, perbanyakkan yang sunat. Maknanya lebih besarlah ganjaran kalau kita jaga solat fardu tu secara berjamaah, kemudian kita tambah dengan solat sunat, kan? Qabliyah antara solat tu dan solat sunat tarawih, lagi dengan qiyamul lail pada waktu malam dengan pembacaan Al-Quran, kan? Ada orang tanyalah, kalau tengok dalam ayat tentang kefarduan berpuasa ni,
wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Dia tanya, andaikan kalaulah ada satu orang sebelum bulan Ramadan ni dia jahat punya kaki, dia bukan kaki masjid, sembahyang pun dia tak tinggal. Sembahyang dia tak tinggal, itu baik punya kaki. Sembahyang pun dia jenis culah lah, dia tak buat sangat. Puasa lagi lah, puasa sunat kan. Dia bukan baik punya orang lah. Terdetik pada dia ini, pada bulan Ramadan ni dia nak berubah jadi baik. Boleh tak dia dapat la'allakum tattaqun? La'allakum tattaqun, moga-moga kamu bertakwa masuk dalam sebulan. Dengan sebulan tu dia nak dapat sama macam orang yang dah berlatih sebelum daripada bulan Ramadan. Boleh dapat tak? Jawapannya boleh. Jawapannya boleh. Kita puasa ni berapa lama? Kita puasa ni lama, sebulan. Tuan-tuan, kalau tak wajib lah puasa sebulan ni, tuan-tuan nak puasa 30 hari, 29 hari, nak puasa? Nak puasa? Tak. Saya pun belum tentu, kan? Tapi wajib. Wajib puasa, kan? Wajib. Jadi 30 hari ni dia satu tempoh yang boleh jadi perkara itu menjadi tabiat. 30 hari kita buat tu, sebab bila kita dah puasa 30 hari tu, nak makan raya pertama tu pun rasa macam kekok, rasa makan siang. Sebab dah biasa kita makan pada sahur dan waktu berbuka. Siang tu kita tak makan. Kan 10 hari pertama, seminggu pertama tu berat je rasa, ngantuk je, kan? 10 hari kedua tu rasa macam okey sikit. 10 hari ketiga tu tak apa, tak sahur pun tak apa. Ada yang kata macam tu, tak sahur pun tak apa, saya tak rasa lapar. Dia kata macam tu, kan? Tapi kalau boleh sahur lah, sebab sahur ni barakah, ada barakah dia. Dan ada yang sampai tu, sebab kalau boleh lepas puasa Syawal ni, lepas puasa Ramadan ni, puasa 6 Syawal, kan? 6 Syawal ni 6 hari je. Mana banyak ni, 30 ke 6 hari? 30 lah kan banyak, kan? Tapi yang susahnya mana? 6 hari puasa Syawal tu lah, walaupun dia sikit. Jadi kalau boleh jangan jauh sangat lah dia punya break dah tu. Ini kita puasa sebulan, raya sebulan setengah, kan? Balas dendam betul, kan? Balas dendam. Jadi kita kita puasa sebulan tu dan diikuti dengan puasa 6 Syawal dalam bulan Ramadan nanti. Ada bulan Syawal. Soalan sport yang selalu naik, Ustaz, boleh ke gabung puasa? Boleh gabung puasa. Kalau boleh lah. Puasa yang diasingkan itu lebih baik. Puasa yang diasingkan itu lebih baik. Kalau qada saja. Kalau sunat saja. Tapi boleh tak gabung puasa sunat sekali dengan puasa qada sekali dengan puasa sunat? Jawapannya boleh. Boleh, ya. Siapa punya pandangan ni? Dalam mazhab Syafi'i ada pandangan daripada dua imam, iaitu Imam Ramli dan Imam Ibn Hajar, boleh menggabungkan puasa qada dan 6 Syawal. Kita tak apalah, kita kata okeylah, boleh gabung, boleh asingkan. Perempuan, kaum ibu kita, dia datang bulan, datang haid, kan, 7 hari nak campur dengan 6 Syawal ni 13 hari, kan? Kalau yang datang tu 14 hari nak campur dengan bulan Syawal ni 6 hari, 20 hari, sian. Boleh gabung bagi perempuan.
Ya, jadi jangan susah hati lah. Jangan susah hati. Jadi tuan cuba kita ada peluang orang yang dipilih, maknanya sampai masuk bulan Ramadan ni kita dipilih oleh Tuhan. Kenapa? Sebab ada yang dimatikan. Sebab ada yang dimatikan sebelum masuk bulan Ramadan. Sempat bertemu dengan Ramadan, maknanya Allah beri kita peluang. Jadi kan kebiasaan bulan Ramadan tu tengok masjid sembahyang tu penuh sikit, betul? Subuh tu ramai sikit. Kalau boleh lepas Ramadan tu teruskanlah. Teruskan. Kan? Bangun awal sikit. Ya, bangun awal sikit, siap-siap. Boleh pergi masjid dulu, kemudian bolehlah pergi kerja. Cuba buat macam tu pula. Cuba buat macam tu pula lepas Ramadan nanti. Janganlah berlaku sebagaimana kebiasaan. Mula Ramadan tu penuh, lagi sembahyang tarawih yang malam pertama sampai malam yang ke-10, ke-15, ya, ramai. Malam akhir tu dah semakin berkurang. Lepas Ramadan lagi kurang, dia back to normal. Ta'budullah wa la ta'budu Ramadan. Sembahlah Allah, jangan sembah Ramadan. Ramadan tu dia bulan. Allah itulah yang kita sembah. Walaupun kita sembah Allah, tapi bila berlaku macam tu seakan-akan macam ibadah itu berlaku pada bulan Ramadan. Dia punya pesta dia tu. Pesta dia tu. Jadi la'allakum tattaqun, semoga boleh dapat. Semoga boleh dapat. Jadi mudah-mudahan kita minta doa pada Allah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ini doa Nabi kan? Doa Nabi. Kita dah sampai bulan Sya'ban. Ya Allah, berkati kami pada bulan Rajab, Sya'ban, wa ballighna Ramadan, dan sampaikan pada bulan Ramadan. Berkat ni benda, kita nak hidup berkat, dapat harta berkat, dapat anak berkat. Apa maksud berkat? Berkat ni bertambah kebaikan. Berkat ni bertambah kebaikan. Dapat harta tak berkat, lebih baik tak dapat daripada dapat. Dapat harta tu memeningkan kepala. Dapat anak tak berkat, lebih baik tak dapat daripada dapat. Dia memeningkan kepala. Jadi kita minta pada Allah, ya Allah, apa saja yang telah memberikan kepada kami ini, sertakanlah ia dengan keberkatan. Kita nak makan, kita baca Allahumma barik lana fima razaqtana, ya Allah berkatilah razaqtana, segala rezeki yang telah kau berikan kepada kami. Fima razaqtana wa qina adzabannar, dan jauhkan kami daripada azab api neraka. Jauhkan. Nak makan dengan api neraka apa kaitan? Nampak macam tak ada kaitan kan? Nampak macam tak ada kaitan. Tapi perkara yang melibatkan mulut ni banyak. Dia punya shareholder terbesar. Shareholder terbesar dalam saham menuju ke api neraka Allah Ta'ala. Dua yang berlubang Nabi kata. Satu mulut, satu lagi kemaluan. Tapi mulut dengan kemaluan ni mana dia punya laju lagi, dia punya shareholder terbesar lagi, mulut. Mulut. Dia bercakap menyakitkan hati orang. Jadi dia makan benda yang haram, kan? Jadi mudah-mudahan tuan, kita cuba kali ini Ramadan, Allah rezekikan kita bertemu dengan Ramadan. Dia nak cerita tentang Ramadan ni bulan Sya'ban ni. Nanti bulan Ramadan nanti kita dah bersedia dengan ilmunya.
Ini sedikit sebanyak lah. Saya pun taklah alim mana, taklah tahu mana, tapi setakat yang kita boleh kongsikan. Kalau tuan-tuan nak tahu tentang hukum hakam, dia kena panggil Tok Guru lah, ataupun kita kena buat daurah, ikut daripada kitab satu muka surat ke satu muka surat. Ini sebagai tasjid, sebagai galakan, targhib untuk kita semua lah, untuk saya dan kita semua. Nak masuk bulan Ramadan. Sebab apa? Ada yang masuk bulan Ramadan, oh seronok tak? Seronok. Macam tak seronok je. Macam tak seronok. Ada yang masuk bulan Ramadan, gastrik. Bila gastrik je bulan Ramadan. Bila bulan Ramadan je gastrik. Lepas bulan Ramadan hilang gastrik tu. Kan? Ada tak kena. Perut tu time Ramadan tu dah gastrik. Kan? Bila, macam mana kita nak rasa keseronokan bulan Ramadan tu? Kita minta kepada Allah Ta'ala. Tu kalau boleh kita dah mulalah ni warming up. Jangan nanti tak buat apa lagi, tunggu 1 Syawal semua nak buat. Hari itulah kita nak sembahyang Jumaat, hari itulah kita nak baca Quran, hari itulah kita nak puasa, memang kena puasa lah. Hari itulah kita nak zikir. Tiba-tiba datang 1 Ramadan, 1 Ramadan tu je dia buat. Penat. Dia tak biasa sebelum ni. 1 Ramadan je, kan? Baik. Itu daripada segi ayat. Ayat. Sebab apa kita tengok takrif puasa daripada segi syarak. Takrif puasa daripada segi syarak, iaitu al-imsaku an jami'il muftirat min tulu'il fajri ila ghurubi syams biniyatin makhsusatin. Menahan diri daripada melakukan perkara-perkara yang membatalkan puasa, bermula daripada terbit fajar sehingga terbenam matahari dengan niat yang khusus. Menahan diri daripada perkara-perkara yang membatalkan puasa. Apa perkara-perkara yang membatalkan puasa? Nanti kita akan sentuh. Dia ada 8 perkara. Ya? Ada 8 perkara yang membatalkan puasa. Iaitu murtad, haid, nifas, wiladah, gila walau sekejap, pengsan atau mabuk, jima' dengan sengaja, sampai sesuatu benda dari rongga yang terbuka ke dalam jauh. Nanti kita akan sentuh huraian dia. Mengeluarkan air mani dengan sengaja dengan bukan cara berjima', muntah dengan sengaja. Ni. Jadi kita akan, itu perkara-perkara yang membatalkan puasa, bermula daripada terbenam matahari dengan niat, bermula daripada terbit fajar sehingga terbenam matahari. Terbit fajar sehingga terbenam matahari dengan niat yang khusus. Niat ni tuan-tuan, jadi ada 3 perkara lah daripada takrif ni, iaitu tahan diri daripada perkara yang membatalkan puasa. Kena tahan diri. Perkara yang membatalkan puasa dan perkara yang membatalkan pahala puasa. Yang membatalkan puasa tadi kita dah sebut tadi. Yang membatalkan pahala puasa ni 4. Bercakap yang tak baik lah, bercakap yang sia-sia. Bercakap lagi kalau bulan Ramadan, dia menyakitkan hati. Mulut tu macam orang tak puasa. Kalau duduk dengan orang macam ni kan, kita sebut, kan kita berpuasa ni, kan kita sedang berpuasa. Alah, relax lah, puasa-puasa juga. Semua orang puasa. Kita buat macam biasa dah lah. Kalau duduk dengan orang macam ni yang tak boleh terima nasihat kita tu, kita sebut pada diri, aku sedang berpuasa. Kalau duduk di kalangan orang yang boleh terima nasihat, kita sedang berpuasa ni. Bila kita sebut macam tu, dia kata relax lah. Jadi kita nasihat diri kita pula, aku sedang berpuasa. Jadi bermula daripada terbit fajar sehingga terbenam matahari, itu tempohnya. Dan
berserta dengan niat yang khusus. Niat kan? Niat dalam mazhab Syafi'i kena berniat bermula daripada malam hari lah, sehingga waktu sebelum waktu subuh tu. Itu wajib dalam mazhab Syafi'i. Kalau anda kata takut terlupa, datang masjid tiap malam. Imam akan baca biasanya lepas solat tarawih tu, nawaitu sawma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Dulu waktu kecil-kecil tuan, waktu kecil-kecil, bila kita dah niat makan balik, lepas tu kena niat balik sebab dah makan. Dulu saya tak tahu tuan. Masa saya dulu macam tu lah. Faham saya tu macam tu. Rupanya tak payah tuan. Malam tu bermula pada waktu maghrib, bermula waktu masuk waktu malam tu kan, sampai waktu subuh tu tempoh kita nak berniat untuk berpuasa. Tapi takut terlupa. Niat sebulan pada malam pertama tu. Malam pertama tu kita nak pergi sembahyang tarawih, sembahyang maghrib, isyak dan tarawih tu. Pada malam pertama tu biasanya imam akan bacalah niat sebulan. Kalau imam lupa ni kan ramai jemaah dia, mam niat sebulan mam. Saja aku puasa sebulan Ramadan pada tahun ini kerana Allah Ta'ala. Kita niat sebulan Ramadan. Itu talfik mazhab Maliki. Jadi takut tak terlupa nak baca niat sebulan ni, cuba baca niat sebulan di masjid. Datang ke masjid. Juga kalau boleh, sebab bila kat masjid ni kita kuat sikit lah. Sebenarnya kalau sembahyang sunat tarawih, sunat berjamaah. Sembahyang sunat ni sebenarnya lebih baik di rumah. Buat seorang-seorang. Sembahyang taubat, sembahyang tahajud. Tapi eloklah juga masjid kadang-kadang buat qiyamul lail perdana. Sebab apa? Sebab kalau kat rumah bukan buat seorang-seorang, tak buat. Dia tak ada kekuatan tu. Bukan nak kata qiyamul lail, subuh pun payah nak bangun. Kan? Bangun kencing tidur balik. Kan? Jadi eloklah sekali-sekala masjid buat, ataupun surau buat qiyamul lail perdana. Untuk apa? Untuk melatih kita ni. Tapi memang terbaiknya qiyamul lail ni buat seorang. Saya pernah buat qiyamul lail perdana ni. Saya lah jadi imam. Jadi ada jemaah dia suka sujud lama-lama. Ada jemaah dia tak boleh sujud lama. Ada jemaah tu sakit jantung kalau tak silap dia datang. Ustaz sujud lama sangat tadi. Sakit perut, sakit dada dia. Sakit dada. Jadi bila kita berjemaah ni, imam kena buat secara sederhana. Bagi orang yang feel-nya lebih feel, dia punya feel tu lebih, dia suka sujud lama-lama sikit. Isyak dah. Belum lagi. Isyak dah. Isyak. Okey, baik. Sikit lagi ya. Ini baru mukadimah ni. Panjang mukadimah ni. Dah masuk isi dah. Jadi bagi orang yang feel-nya lama dia nak sujud, lama dia nak rukuk, itu sebab buatlah di rumah. Kan? Cuma kalau anda kata tak kuat buat seorang-seorang, maknanya tak bangunlah seorang-seorang ni, eloklah datang masjid, buat secara
berjamaah. Bukan apa tuan, bila kita munajat malam-malam ni, bangun setiap malam-malam ni, eloklah kita menangis sikit. Ni kalau kita menangis, kawan sebelah dengar, ada malu pula tu. Pahal kau ni menangis, buang terbiak kan, kawan sebelah dengar, tengok dah tua-tua menangis kan. Jadi elok menangis ni kita seorang-seorang lah kat rumah. Lagipun ada kelebihan bila kita hidupkan rumah tu dengan solatnya, dengan pembacaan Al-Qurannya kan. Pembacaan Al-Quran, pembacaan Al-Quran yang yang menjadi peguam bela kita pada di alam barzakh nanti, iaitu pembacaan Al-Quran yang dibaca sebelum waktu subuh. Sebelum waktu subuh. Jadi malam tu kita ada waktu untuk tidur. Malam tu nanti kita ada waktu untuk solat. Malam tu juga kita ada waktu untuk baca Quran kan. Jadi kalau anda kata tak pandai baca Quran, bacalah surah apa yang tahu. Bacalah Qul Huwallah, takkan tak tahu Qul Huwallah. Jadi ada, saya dah cerita kat sini, ada di kalangan umur sekitar 50-an, 60-an itulah, datang nak belajar Quran. Nak belajar Quran, ramai-ramai malu kata, saya tak pandai baca Quran. Ustaz tolong ajar boleh, kata. Ustaz tolong ajar boleh. Waktu saya tak sempat, saya kata. Pagi saya sekolah, petang saya sekolah, malam saya kuliah. Bila saya nak ajar? Ustaz tolonglah Ustaz. Dia menangis tu macam budak-budak. Kalau boleh saya nak mati, sebelum saya mati saya pandai baca Quran. Kesian pula saya tengok. Kalau budak kecil boleh kita pujuk, ni orang tua tuan. Orang tua ni dah berusia dah sekitar lebih daripada 50 lebih. Jadi waktu bila? Lepas kuliah tu saya pergi. Lepas kuliah tu saya pergi. Lah sekali kita ajar lah, tapi tak bertahan lama lah. Tak bertahan lama. Dia pun okey, saya yang tak okey tuan. Bila kita ajar tu, dia baca, kita terlelap. Saya penat. Tak lagat saya. Tapi nak cerita tadi keazaman dia sampai dia menangis tadi. Dia minta, kalau boleh Ustaz ajar saya sebelum saya mati, saya nak pandai baca Quran. Yang kita pandai baca Quran ni tak kalut pun nak baca. Tak kalut pun nak baca. Jadi tak apa tuan. Tak ada istilah sebenarnya kita terlambat. Kalau anda kata tak sempat ataupun malu nak belajar dengan secara ramai-ramai, belajar dengan imam ke, Tuan Nazir kita ke. Kalau ni siapa-siapa yang pandai baca Quran kan, yang tak pandai baca Quran jangan ikut tadarus, orang marah pula. Dia bawa wa dia tahu dia bawa i. Orang tadarus nak baca tu, nak semak aja tu. Dia pula baru merangkak-rangkak. Tadarus ni bagi orang yang pandai. Jadi orang yang tak pandai ni boleh ikut tadarus, tapi tak sesuai. Kedudukan kelas dia tak sesuai. Dia kena belajar baca Quran. Dia kena belajar baca Al-Quran. Tapi nak duduk boleh lah kan, baca 2-3 ayat pas kat orang lain pula. Jangan ikut orang yang pandai baca Quran tu kan. Boleh nak ikut dia satu muka, lama lah sikit. Biasanya orang tak selesa lah. Biasanya orang tak selesa. Nanti tuan, pada kuliah sekali lagi kita akan masuk kepada hukum hakam. Hukum hakam berkaitan dengan puasa, syarat sah puasa, apakah perkara-perkara yang membatalkan puasa tadi, perkara-perkara makruh. Sekali lagi insya-Allah sempat lagi kan Tuan Haji? Kan sempat lagi sebelum kita Ramadan kan?
Ada satu lagi kuliah kan? Ada satu lagi kuliah. InsyaAllah ta'ala kita akan masuk masih lagi berbincang tentang perkara yang berkaitan dengan puasa ni. Mudah-mudahan perbincangan kita pada malam ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah taala panjangkan umur kita untuk sempatkan kita sampai di dalam bulan Ramadan yang penuh dengan maghfirah, keampunan, kasih sayang, dan dijauhkan daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita ini dipilih oleh Allah taala masuk dalam bulan Ramadan dalam keadaan sihat. InsyaAllah dalam keadaan sihat kita nak diberikan kesempatan sihat dan diberikan kesempatan rasa nak buat ibadah, rasa nak buat ibadah dalam bulan Ramadan ni. Wallahu a'lam. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada soalan? Ada soalan? Tak ada? Kalau tak ada, kita tangguh dulu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa ja'alna min 'ibadikas salihin. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamu